Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa atliq bihi alsinatina washrah bihi sudurana wasta'mil bihi ajsadana bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Pertama ni saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada tuan-tuan sidang penonton Allah subhanahu wa ta'ala, rakan-rakan, kenalan, kaum keluarga, sahabat handai. Dan mudah-mudahan pada pagi ini, pertamanya kita berharap Allah ta'ala berikan kita kesejahteraan, Allah ta'ala berikan kita kenikmatan pada pagi ini. Dan antara itu kita ucapkan terlebih dahulu syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang biasa kita ucapkan, iaitu apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, alhamdulillah, semuanya atas izin Allah dapat dengan live pada hari ini. Pertama, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya kita masih lagi dapat meneruskan lagi pengajian kita. Anggaplah saya kata tadi di awal tadi apa dah, seperti mana kuliah subuh. Saya yakin geng-geng dengar ni ataupun tuan-tuan yang mendengar ni semuanya mesti orang-orang yang biasa dan telah pun berusaha untuk melazimi bangun pagi. Oleh itu kita isikan pengisian kita dengan pengisian yang baik, iaitu kita buat dalam satu bentuk pengisian yang bertemakan mulhaq, mulakan harimu dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati usaha kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati pertemuan kita pada pagi ini, setelah mana kita mulakan dengan Al-Quran, dan Allah Ta'ala pandu kita ke jalan yang lurus, bukan berada dalam jalan yang dimurkai, ada di dalam jalan-jalan yang sesat. Dan tuan-tuan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita telah pun sampai kepada perbincangan kita yang banyak. Sehingga nanti mungkin tuan admin ataupun sesiapalah admin boleh menggariskan ataupun boleh letaklah list senarai sahabat-sahabat ataupun tokoh-tokoh. Saya kira alhamdulillah, bersyukur kerana bukan setakat kita dapat mendengar kuliah ini. Maksud saya berharap tuan-tuan semua diberikan kesejahteraan, perlindungan dan juga kesihatan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga di medium inilah sama-sama dapat kita teruskan proses menuntut ilmu kita. Dalam masa yang sama, saya pun dapat bertemu ramailah nama-nama yang bangkit ataupun yang keluar pada pagi ini, nama-nama yang dah lama saya tak perasan, ataupun kelemahan saya lah kan. Kita kerja, kita tak perasan. Bila kita dah kuliah macam ni, tak ada aktiviti yang sibuk, maka dapatlah kita bertemu dalam media sosial ni. Alhamdulillah, semuanya nikmat juga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita telah pun membincangkan tentang perbincangan kita sebelum ini tentang kisah kaum salaf bersama Al-Quran. Kisah kaum salaf bersama dengan Al-Quran. Sebagaimana telah pun saya ceritakan sebelum ini, kaum salaf yang kita bincangkan ini, apa maksudnya? Ini adalah golongan-golongan yang mana berada di awal zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salaf ini golongan-golongan yang awal bersama dengan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melibatkan kepada golongan-golongan tertentu ataupun orang-orang dalam kumpulan-kumpulan tertentu. Tapi salaf yang saya maksudkan sini hanyalah merujuk kepada golongan-golongan yang awal zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana golongan yang awal tersebut golongan-golongan yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan
golongan tersebut sebagaimana pujian oleh Nabi tadi, kita patut ikuti dan contohi kisah mereka. Tapi nak contoh dan ikuti, kita kadang-kadang tak tahu siapakah golongan-golongan salaf ataupun nama-nama tokoh-tokoh yang ada. Lalu kita pun membincangkan tentang nama-nama para sahabat, dan kita telah pun masuk kepada golongan tabi'in juga. Jadi golongan salaf ini juga, kalau ikut pada zaman hadis, kalau ikut pada zaman Nabi SAW, Nabi SAW sabda, khairul quruni qarni summa yali summa yali summa yali. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, iaitu berada pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan zaman kemudiannya selepas zaman apa? Khulafa Rasyidin Nabi, summa yali, selepas zaman sahabat, zaman tabi'in, lepas zaman tabi'in iaitu zaman tabi'in. Inilah kurun yang terbaik. Internet kita pagi-pagi ni biasalah ada masalah sikit kan. Sekarang ni ramai orang trafik, orang kata trafik di media sosial. Jadi zaman yang apa, lama tak jumpa, tak apa, kita live aje lah sekarang ni kan, ini ataupun kisah-kisah mereka, kerana mereka ini telah pun dipuji oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah pun masuk ke dalam perbincangan kita golongan-golongan tabi'in, golongan-golongan tabi'in. Kenapa kita membincangkan tentang golongan tabi'in? Satu telah saya sebutkan, kerana mereka ini di antara termasuk golongan yang dipuji oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, inilah tokoh-tokoh yang patut kita ketahui, pada mereka lah yang mana datangnya ilmu-ilmu yang terkemudian kepada kita. Mereka ini berusaha keras mencari ilmu daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka mengembangkan ilmu tersebut. Perbincangan pada tabi'in. Kenapa kita perlu bincang? Iaitu kerana mereka inilah golongan-golongan yang awal mengambil sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari kita ni yang dapat ilmu pada hari ini atas usaha mereka, dan ketulinan agama tersebut patut kita tahu kerana mereka ini yang membawakan agama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita pada hari ini. Jadi sahabat ataupun tabi'in yang kita akan bincangkan pada pagi ini, iaitu nama dia Masruq bin Al-Ajda', dan beliau salah seorang tabi'in yang terkenal dengan kisah yang sangat banyak tentang Masruq ni sebenarnya. Masruq seorang yang terkenal dengan sifat yang zuhud, merendah diri, sifat berhati-hati. Sifat hati-hati para tabi'in bukan sahaja sifat hati-hati mereka dalam mereka melakukan amal ibadah, bukan sahaja mereka dalam proses berhati-hati dalam perkara-perkara berkaitan dengan makan minum, tetapi para tabi'in sifat hati-hati mereka termasuk dalam sifat berkata-kata. Mereka tidak berkata perkara-perkara yang lara, dan mereka tidak berkata perkara-perkara yang tidak mendatangkan sebarang manfaat. Sebab itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan kepada kita apa? Iaitu lebih baiklah berkatalah perkara yang baik ataupun hanya diam. Kata perkara yang baik ataupun diam sahaja. Dan inilah perkara-perkara yang dikatakan hati-hati dalam kata-kata dari kalangan para tabi'in dan juga sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang yang baik, orang-orang yang alim, seperti mana kalau saya ambil contoh menteri agama kita ataupun bekas Datuk Mufti kita, lihat kata-katanya macam mana. Kata-katanya iaitu kata-kata yang sangat tersusun. Jadi mereka ni sangat menjaga kata-kata dan juga sangat menjaga kesederhanaannya. Dan juga Masruq ni, kita terus je lah, beliau telah banyak berguru dengan sahabat-sahabat yang terkenal. Sangat banyak berguru dengan sahabat-sahabat yang terkenal. Di antaranya guru ni yang terkenal iaitu Abdullah ibn Mas'ud, Ali bin Abi Talib, dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga ada satu pandangan berkaitan dengan Masruq ini. Masruq ini iaitu nama beliau yang sebenar, ataupun katanya nama dia iaitu Masruq bin Al-Ajda' Al-Hamadani Al-Wadi'i Abu Aisyah Al-Kufi. Itu nama panjang dia, Masruq bin Al-Ajda' Al-Hamadani Al-Wadi'i Abu Aisyah Al-Kufi. Iaitu Al-Kufi tu di hujung tu, maksudnya kita tahu Masruq ni dia berasal daripada mana? Kufi. Dia berasal daripada Kufah. Pendapat yang lain menyebutkan Masruq bin Ajda' ni, iaitu nama dia ialah dia daripada keturunan Umayyah.
ataupun daripada keluarga Umayyah, tapi bukan Umayyah Ibn Khalaf tu. Pendapat yang lain menyebutkan Masruq bin Al-Ajda' daripada Malik bin Umayyah bin Abdullah bin Muri bin Salman. Ini nama apa? Nama Masruq tadi. Dan juga nama dia Masruq ini diberikan kerana apa? Masruq ini pernah suatu hari dia diculik. Ketika kecil beliau pernah, betul, Kufi adalah Kufah. Dan Masruq ini dalam bahasa Arab kita kata apa? Diambil ataupun dicuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah, dalam surah An-Nur. Ceritanya iaitu siapa yang as-sariqu was-sariqatu, pencuri-pencuri, sarik. Kalau Masruq iaitu dalam bahasa Arab kita kata yang telah dicuri. Maksudnya bukanlah Masruq ini dia dicuri tapi telah diculik. Masruq ni ketika kecil beliau pernah diculik dan pernah hilang. Dan kemudian apabila dijumpai semula, kemudian apa yang berlaku? Ayahnya memberikan namanya, iaitu bayi yang diculik tadi itu, dengan namanya Masruq. Al-Ajda' diberikan nama anak dia itu namanya Masruq. Senang dia nak ingatkan tentang peristiwa nama Masruq. Macam orang dulu-dulu lahir hari Isnin, nama dia pun dia lengkapkan nama dia hari Isnin. Senang dia. Jadi Masruq ni nama dia adalah sempena dia pernah diculik satu masa dahulu. Ungkapan tersebut diceritakan oleh seorang ulama nama dia Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib. Kisahnya mengenai kelahirannya, tiada satu pun para ulama yang tahu bilakah beliau lahir sebenarnya. Tak ada satu pun ulama yang tahu bilakah beliau lahir. Tapi kita dapatlah ketahui bahawa tentang hari kematiannya, iaitu mereka memberikan keterangan beliau meninggal tahun lebih kurang tahun 62 ataupun tahun 63 Hijriah. 62 ataupun tahun 63 Hijriah. Jadi ini latar belakang Masruq, seorang tabi'in. Dan bila kita cerita pasal tabi'in, dia berbeza dengan para sahabat Nabi SAW. Kalau para sahabat, kita melihat mereka ada pujian daripada Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya Nabi memuji Umar Ibn Al-Khattab, Nabi memuji Abu Bakar As-Siddiq, Nabi puji Ali bin Abi Talib, Abu Darda, Abdullah Ibn Mas'ud dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita membincangkan tentang tabi'in, tuan-tuan, biasanya kita akan baca tentang pujian-pujian para ulama sekeliling mereka, sama ada di antara kalangan tabi'in ataupun di kalangan para sahabat Nabi SAW yang memuji seseorang tersebut, yang memuji seseorang tersebut. Jadi kalau kita lihat, tentulah perbincangan kita berkaitan dengan tabi'in Masruq ini perlu juga ada perbincangan, iaitu bagaimana pujian ulama kepada beliau. Beberapa sanjungan ulama terhadap Masruq bin Al-Ajda' bahawasanya beliau seorang yang sangat banyak keluar berkelana ataupun berjalan menuntut ilmu. Satu peristiwa Masruq ni, tuan-tuan, dia nak mencari satu jawapan saja daripada isu yang dia sedang mengkaji. Dia nak cari satu jawapan daripada persoalan dia. Dia kemudian daripada Kufah tadi, yang dia seorang Kufi, dia pergi daripada Kufah, dia pergi ke kota Basrah. Sebab dia dengar dekat sana ada seorang tokoh ulama yang boleh menjawab soalan dia. Lalu dia pergi ke sana. Selepas dia sampai di sana, apa yang berlaku? Orang di sana yang mana dikatakan tadi mampu menjawab soalan dia, kata dia tak tahu apakah jawapan yang nak diberikan kepada Masruq tadi. Tapi orang tersebut bantu dia. Dia kata, tuan, daripada Kufah, tuan dah pergi ke Basrah, tak jumpa, aku tak tahu apa jawapannya. Tapi tuan pergilah, Masruq, pergilah kamu ke Syam, pergi ke Syria pula lepas tu. Jadi kita kata apa? Masruq ni tanpa berputus asa, dia bergerak daripada Kufah cari jawapan ke Basrah. Tak dapat jumpa, tak putus asa dia pergi ke Syam untuk mendapatkan satu jawapan daripada persoalan yang ada pada dirinya. Jadi sebab itu di antara contoh ketokohan para ulama dahulu, nak cari satu jawapan dia. Sampailah dia pergi berjalan ke tempat daerah dan negeri-negeri, even negara pun, sampai ke tempat-tempat yang lain keluar daripada kawasannya. Satu iktibar yang besar kepada kita. Kita kadang-kadang nak cari satu jawapan, semua nak tanya orang, kan? Pergi sana, pergi sini. Cuba kita usaha juga terlebih dahulu, cari satu jawapan ke satu jawapan. Nak bertanya dengan seseorang pun, kita dah ada sesuatu dasar yang mungkin kita kongsikan. Adakah jawapannya A ataupun B? Nampaklah kita berusaha sikit. Sebagaimana Masruq bin Al-Ajda' nak cari satu jawapan, berjalan satu wilayah ke satu wilayah untuk mendapatkan satu jawapan. Dan juga pujian-pujian yang lain, yang pertamanya iaitu beliau satu-satunya tabi'in. Kisah ni yang besar tentang
Masruq ni, kalau tuan-tuan semua membaca tentang Masruq, iaitu beliau satu-satunya tabi'in yang dipersilakan oleh orang-orang Madinah, Ibnu Al-Madini, untuk solat di belakang Abu Bakar. Bermaksud dia sempat bertemu dengan siapa? Bertemu dengan sahabat Nabi SAW, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan beliau bukan calang-calang orang. Masruq ini pernah dipersilakan duduk di belakang Abu Bakar As-Siddiq untuk sekiranya berlaku apa-apa, maka Masruq layak untuk, ataupun Masruq ini dibenarkan untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq dalam menjadi imam. Tuan-tuan faham tak? Maksudnya kan kita ada imam. Imam tu dah tentu orang yang layak, iaitu pada zaman Nabi diberikan, selepas zaman Nabi, khalifahnya Abu Bakar. Abu Bakar yang mengimamkan orang-orang muslimin pada masa tersebut. Tuan-tuan bayangkan, Masruq datang daripada Kufah pergi ke Madinah, dan Masruq diberikan ruang untuk duduk di belakang Abu Bakar. Maksudnya dengan para sahabat yang hebat pada masa tersebut, ada Umar Al-Khattab, ada Uthman, ada Ali dan sebagainya, dia boleh duduk di belakang Abu Bakar As-Siddiq, dipersilakan, diberikan keistimewaan kepadanya, sebab sekiranya berlaku apa-apa kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka dia boleh maju ke hadapan menggantikan imam tersebut. Saya ingat ni dah biasalah dalam bentuk fiqh, kisah solat, mesti ada orang yang layak betul-betul berada di belakang, supaya jika berlaku sesuatu kepada imam, batal wuduk, pengsan dan sebagainya, maka orang di belakang dia tahu apa yang patut dilakukan bagi menggantikan imam di hadapan yang berlaku sesuatu perkara mudarat. Baik, jadi kita lihat yang pertama, kisah pujiannya, iaitu inilah kisah yang besar yang menunjukkan tentang kewibawaan Masruq sehingga ia dipercayai untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq ketika solat. Selain daripada itu, yang kedua, pujian terhadap Masruq ni, beliau juga termasuk salah seorang teman ataupun kawan kepada Abdullah ibn Mas'ud, dan juga beliau diperkenankan oleh Abdullah ibn Mas'ud untuk mengajar dan memberikan fatwa di khalayak ramai. Maksudnya dia boleh mengajar secara terbuka dan berikan fatwa kepada orang ramai. Siapa? Masruq. Diberikan kepercayaan oleh siapa? Sahabat Nabi SAW yang besar, iaitu Abdullah ibn Mas'ud. Tuan-tuan ingat di antara sahabat Nabi ni ada macam-macam kategori. Biasalah manusia, daripada sudut peperangan dia siapa, daripada sudut kepimpinan dia siapa, daripada sudut sahabat Nabi, keluarga yang dekat dengan Nabi itu siapa. Di kalangan ilmuwan yang besar di kalangan sahabat Nabi SAW, iaitu siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Dan kita lihat Masruq, kisah dia diberikan kepercayaan oleh Abdullah ibn Mas'ud untuk memberikan fatwa dan berkuliah ataupun mengajar orang ramai di khalayak mereka, ataupun di khalayak ramai. Maksudnya betapa besarnya kita kata apa, ketokohan, kewibawaan yang terdapat pada kepada Masruq bin Al-Ajda' tadi. Dan juga berkaitan tentang ibadahnya, beliau banyak melakukan solat sehingga kakinya bengkak. Kakinya bengkak. Kita tak solat, duduk banyak, lepas tu kaki bengkak. Para tabi'in sahabat Nabi, iaitu mereka ini banyak melakukan ibadah sampai kaki mereka membengkak. Ya, sebab itu kisah ni yang ketiga, sanjungan ataupun pujian ulama kepada Masruq bin Al-Ajda' ni, diceritakan oleh Anas bin Shirin. Dan isteri Masruq sendiri pernah berkata, seringkali ketika isteri dia duduk di belakang, isteri dia rasa terharu apabila melihat bagaimana Masruq bin Al-Ajda' tadi sanggup berdiri dan beribadat dengan banyaknya, sampai isteri dia rasa terharu betapa susah payahnya suaminya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah siapa? Masruq bin Al-Ajda' tadi. Dan juga yang terakhir, pujian ulama kepada Masruq bin Al-Ajda' daripada Abu Ishaq. Dia berkata, ketika Masruq ni, dia pernah melakukan haji dengan Masruq. Ketika Masruq melaksanakan ibadah haji, Masruq kurang tidur. Dia tak banyak tidur dan banyak berada dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Maksudnya banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang belum pernah pergi haji, nanti nak pergi haji, contohilah sifat Masruq. Kurangkan tidur, banyakkan melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah tentang betapa wara' dan zuhudnya perilaku Masruq bin Al-Ajda' yang patut menjadi suri tauladan kepada kita semua dan untuk kita selalu memperbaiki diri kita. Baik, juga berkaitan dengan Masruq bin Al-Ajda' tadi, berkaitan dengan guru dan murid Masruq, guru dan muridnya.
Gurunya siapa? Gurunya sangat banyak. Masruq ni guru yang sangat banyak, iaitu guru ni di antara ni siapa? Iaitu Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Kita pernah dengarlah cerita sebelum ni. Ada Ubay bin Ka'ab, Khabbab bin Al-Ars. Jadi siapa lagi? Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, Abdullah ibnu Mas'ud, Ubaid bin Umair Al-Laisi, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Umar ibn Al-Khattab sendiri pernah dia berguru dengan Umar ibn Al-Khattab, Muaz bin Jabal dan lain-lainnya. Jadi banyak gurunya dekat dengan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tokoh yang hebat. Kita pun tahu sahabat Nabi, orang-orang yang hebat, pernah bersama dengan Nabi, mengambil ketulinan agama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu jalinan ataupun jalur yang tidak jauh diambil oleh siapa? Masruq bin Al-Ajda. Sementara murid-murid dia pula, murid-murid dia pun ramai. Kalaulah kita baca buku, kita campatlah kan nama-nama ini, nama-nama di kalangan murid-murid Masruq bin Al-Ajda, iaitu di antara ini Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama fiqh yang terkenal, Anas bin Sirin, Ayyub bin Hani, Jabal bin Rufaidah, Abu Wal Syaqiq bin Salamah, dan banyak lagi lah anak-anak murid Masruq ini. Ketika mana berada berkembangnya ilmu Islam ataupun zaman kegemilangan Islam, Masruq mempunyai peranan yang besar bersama dengan beberapa tokoh tabi'in yang lain menyebarkan agama. Bahkan bukan sekadar menyebarkan agama, menjadikan anak-anak murid mereka itu sebagai orang-orang yang alim, dan mengembangkan agama ini bukan setakat disampaikan, tapi penuh dengan ketulinan serta penuh dengan, kita kata apa, kebijaksanaan, fiqh yang besar, dan juga ilmu-ilmu yang berkembang hari ini semuanya hasil daripada tokoh-tokoh, antaranya sumbangan tabi'in yang kita sebutkan tadi. Baik. Dan juga tema kita, kisah kaum salaf bersama dengan Al-Quran. Maka pada pagi ini kita lihat dua ayat yang berkaitan dengan kisah hidup tabi'in ini, Masruq bin Al-Ajda bersama dengan Al-Quran. Jadi tema kita bukanlah semestinya asbabun nuzul, akan tetapi bagaimana sifat seseorang tersebut terhadap ayat Al-Quran yang dia baca. Jadi kalau kita lihat, ada dua ayat yang saya bawakan pada pagi ini berkaitan dengan kisah Masruq bin Al-Ajda bersama dengan Al-Quran. Daripada Ibrahim bin Muhammad Al-Muntashir berkata, daripada ayahnya, Masruq ni ketika dia bekerja dahulu, dia pernah menjadi qadi ataupun hakim. Qadi hari ini bukan qadi yang mengkahwinkan orang tu, kan, sah tak sah tu, kan, tapi qadi satu masa dahulu adalah seorang hakim yang memberikan fatwa ataupun membantu perkembangan ilmuan Islam pada masa tersebut. Dua peranan yang besar qadi pada masa dahulu, iaitu yang pertama menyebarkan ilmu. Dia bukan setakat menyebarkan ilmu, melahirkan tokoh-tokoh ilmuan di bawahnya untuk menyebarkan ilmu agama Islam yang ada pada masa tersebut. Itu peranan qadi, iaitu hakim pada zaman tersebut, selain daripada memberikan nasihat kepada masyarakat dan juga pemerintah-pemerintah berkaitan dengan hukum hakam Islam yang ada pada masa tersebut. Jadi suatu masa dahulu peranan yang besar dipikul oleh Masruq, tetapi Masruq ni ketika dia menjadi qadi, hakim, dia tidak pernah mengambil sebarang upah. Dia tak pernah mengambil sebarang upah pun. Masruq ni dia tak pernah mengambil sebarang upah. Dan ketika ditanya, wahai Masruq, kenapa kamu tak mengambil upah kamu? Dan ayat yang selalu dibaca oleh Masruq, iaitu ayat daripada surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-111. 9111. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, ila akhir ayat. Yang bermaksud, sesungguhnya apabila ditanya kepada Masruq, wahai Masruq, kenapa kamu tak ambil upah ketika kamu menjadi qadi satu masa dahulu? Kata soalan mereka kepada Masruq menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah Taala telah membeli daripada orang-orang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Katanya apa? Dia serahkan, seolah-olahnya segala harta-harta tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia tak mengambil sebarang balasan ataupun gaji daripada jawatannya tersebut, kerana dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala membeli
gaji-gajinya tadi, isyarat dia begitulah, membeli apa yang telah diserahkan tersebut daripada hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mendapatkan balasan syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama sering disebut oleh Masruq bin Al-Ajda'. Jadi sebab itu kalau kita di antara kita berusaha di atas dunia ini untuk kita berjual beli dengan Allah, iaitu bagaimana? Iaitu kita menginfakkan sesuatu pada jalan Allah. Ada masa kadang-kadang kita boleh lakukan, contoh kita ni mengikuti jalan Masruq tadi. Ada benda kita dah ada cukup income kita, maka kita berikanlah apa yang kita mampu. Seolah dia macam kita berikan ilmu secara percuma, kita berikan hikmat tubuh badan kita, fizikal kita, tenaga kita secara percuma. Dilakukan oleh Masruq. Kerana apa? InsyaAllah tak dapat balasan kita di atas dunia, Allah Ta'ala akan berikan balasan yang tentu besar sekali sewaktu kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang kedua, kisah yang lain, kisah Masruq bersama dengan ayat Al-Quran. Dalam kisah yang lain, ada seorang yang pernah bertanya kepada Masruq mengenai ibadah yang dilakukannya bersungguh-sungguh. Ada orang pernah tanya kepada Masruq, wahai Masruq, kenapa kamu ni bersungguh-sungguh sangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Masruq menjawab balik dengan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75 ayat yang kedua, iaitu wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Iaitu Allah dikata, wahai tuan-tuan, aku bersusah payah beribadat ini kerana aku teringat akan firman Allah. Tuhan pernah bersumpah dengan nafsul lawwamah. Iaitu nafsul lawwamah ni maksudnya apa? Dengan orang-orang yang menyesal suatu masa di hari akhirat nanti. Jadi aku berharap aku beribadat bersungguh-sungguh ini agar aku tidak menyesal bila untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tuan-tuan, kisah tentang Masruq ini, ada kisah tentang dua pesanan Masruq yang saya kongsikan. Tentulah pesanan-pesanan mereka ni sangat banyak, akan tetapi saya bawa kedua pesanan Masruq yang boleh kita ambil iktibar. Yang pertama iaitu diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Masruq sendiri. Dia pernah berkata, kata Masruq, dia kata, cukuplah seseorang itu tahu maksud dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah seorang itu dia digelar pandai bila mana dia takutkan Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang itu digelar bodoh kerana dia merasa bangga akan apa yang telah dibuatnya. Faham tak? Maksud di sisi Masruq tadi, siapakah yang pandai dan siapakah yang bodoh? Kata Masruq, orang yang pandai cukuplah apabila dia takutkan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang bodoh? Kata Masruq, cukuplah apabila dia suka bangga dengan apa yang dia buat. Sebab itu kita buat apa pun, sepatutnya kita ketepikan soal bangga kita, soal perasaan dan puji-pujian orang kepada kita. Apabila datangnya pujian seseorang kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapa Nabi Sulaiman? Seorang yang memiliki kerajaan yang besar, mempunyai kepimpinan yang besar. Jin, angin, makhluk binatang-binatang mendengar kata Nabi Sulaiman alaihi salam. Layaklah untuk dia lagi dipuji berbanding dengan kita. Kita siapa? Pemerintahan kita tak sebesar mana, tak sebesar dan tak sehebat Nabi Sulaiman alaihi salam. Harta kita tak sehebat Nabi Sulaiman. Dan juga kita punya mungkin darjat kita tidaklah tentu tak sama dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang rasul Allah Taala. Tetapi apabila dipuji Nabi Sulaiman kepada dirinya, kan, maka apa yang dikata oleh Nabi Sulaiman, haza min fadli rabbi, semua ini adalah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengarlah kata Masruq tadi sebagaimana nasihatnya, iaitu dia kata apa? Ingatlah dua orang yang pandai dan bodoh. Siapa? Orang yang pandai apabila dia takutkan Allah Taala. Orang yang bodoh pula siapa? Iaitu orang yang dia suka bangga terhadap apa yang telah dia buat. Diam-diam sudah kan apa yang telah dilakukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sahaja yang tahu apa yang kita lakukan tersebut. Tapi kalau nak beri nasihat pada orang lain, nak kongsi, Ustaz, macam mana? Kita berikanlah nasihat untuk mereka contohi perkara-perkara kebaikan, tak ada masalah. Man dalla 'alal khair falahu ajru mislu fa'iluhu. Barang siapa yang berikan tunjuk pada orang lain kebaikan, orang lain ikut kebaikan yang dilakukan, dia dapat pahala seperti mana seseorang yang melakukan tersebut. Tetapi kita tunjukkan saja, jangan ada sebarang rasa kebanggaan kepada hati kita tentang apa telah kita lakukan kepada usaha-usaha kebaikan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, bagaimana disebutkan oleh nasihat oleh Masruq tadi, bodoh dan pandai. Pandai takutkan Allah, bodoh suka bangga terhadap apa yang telah dilakukan. Yang kedua, nasihat daripada Masruq, seorang tabi'in daripada murid Abdullah bin Mas'ud juga dan Umar bin Al-Khattab.
Dia kata Masruq pernah berkata, nasihatnya, hendaklah seseorang, ni special nasihat dia. Apa nasihat dia? Hendaknya seseorang mempunyai tempat yang sunyi sehingga dia dapat gunakan untuk merenungi dirinya, merenungi dosa-dosanya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Maksudnya yang kedua ini nasihat Masruq. Masruq sangat menggalakkan setiap orang daripada kita ni ada tempat yang tersendiri. Sunyi ni bermaksud tempat yang mungkin dia duduk di situ, agar dia dapat merenungi dirinya, tafakur untuk muhasabah diri dia, bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam proses kita pada hari ini, kita ada peluang tuan-tuan untuk bersendiri sekejap. Kita tak kerja dengan kalut. Ikutlah nasihat Masruq tadi, adakan tempat yang khusus bagi kita untuk mengingati Allah Ta'ala. Sejadah kita yang kita suka mungkin, inilah sejadah yang tempat untuk kita menangis, bermunajat, tahajud kepada Allah. Inilah biliknya. Kalau tak mampu bilik, inilah ruangnya, inilah Al-Qurannya. Kalau seseorang tersebut dia ada barang-barang yang khusus dia sayang, inilah kita kata kursi lepak, kursi malas yang digemari. Kenapa tentang ibadah kita tak ada perkara-perkara yang khusus? Malas ada istilah kursi malas, tapi solat dan ibadah tak ada kursi ibadah, sejadah ibadah. Kita rasa malu pula kan, ataupun kita rasa tentang ibadah ini kita tak meletakkan rasa keistimewaan untuk kita letakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ikutilah pesanan Masruq tadi, seseorang mesti ada sesuatu yang khusus dilakukan, sama ada tempat yang khusus untuk dia, alatan seperti mana sejadah yang dia suka, ataupun waktu yang memang dikhususkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bagaimana pesanan daripada Masruq tadi. Bagaimana yang saya katakan apa tadi? Kalau benda lain kita boleh buat khusus keistimewaan untuk kita, cawan khusus, pinggan khusus, gelas khusus, sudu khusus yang kita buat dalam kehidupan dunia, kenapa tak ada satu perkara yang kita buat, satu perkara yang istimewa untuk kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkaitan dengan wabak, juga satu masa dahulu pernah berlaku pada zaman Masruq, wabak seperti mana yang kita dengar, ta'un. Mereka pernah juga berlangsungnya perintah berkurung, tidak boleh keluar. Kata Masruq berkaitan dengan wabak yang melanda seperti mana kita pada hari ini, Masruq bin Al-Ajda' Al-Wadi'i pernah mengatakan ketika berlakunya wabak dan dia terpaksa duduk dalam rumah dia, dia kata apa? Inilah hari-hari untuk kita menjauhi daripada keramaian, dan aku suka menyendiri untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagaimana pesanan wabak tadi, pesanan Masruq berkaitan dengan wabak tadi apa? Stay at home. Kita stay je lah kat rumah. Walaupun boleh keluar setempat, keluar ambil angin, tapi kita takut kerana bila kita keluar tersebut, dia akan berikan contoh pada orang lain. Orang lain tengok kita keluar 10 km radiusnya dibenarkan oleh polis, orang akan ikut. Lama-lama tak ada rasa tak ada rasa ketaatan kepada pemerintah. Dalam Quran disebutkan, dikata apa? Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan hendaklah kamu ikut perintah Allah dan Rasul, taat pada Allah, taat pada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Maka perintah berkurung ini, sebagaimana disebutkan oleh Masruq tadi, duduklah kita menyendiri, walaupun boleh keluar kan. Tapi kalau kita keluar, orang lain ikut kita, semua nak keluar, akhirnya tak jadi juga. Bagaimana dikatakan perintah berkurung untuk duduk di dalam rumah, tidak melakukan perkara-perkara yang berbentuk keramaian dan sebagainya. Maka ikutlah perintah yang dilakukan pada hari ini, stay at home ini. Kita ada banyak pengisian yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dalam Facebook dan sebagainya. Bacalah tulisan-tulisan Facebook mereka, video-video mereka kan. Banyak kita boleh lakukan. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Masruq tadi apa? Kalau berlakunya wabak, kamu dapat bersendiri, maka itu adalah hari untuk kamu menjauhi keramaian. Dan bagi Masruq, dia suka waktu tersebut untuk menyendiri melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dapat Baik, jadi selesai kita tentang cerita Masruq, dan akhir sekali perbincangan kita iaitu tentang ibrah ataupun pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada seorang tokoh tabi'in, Masruq bin Al-Ajda' Al-Wadi'i tadi. Jadi ibrah kita yang pertama, pengajaran kita yang pertama, tuan-tuan, ada satu pepatah Arab yang saya nak bawa kepada tuan-tuan. Pepatah Arab yang berbunyi, Al-jahilu saghirun wa in kana syaikhan, wal alimu kabirun wa in kana hadasan. Kata pepatah Arab ini yang bermaksud,
orang yang jahil akan dipandang kecil meskipun dia syaikhan, dia seorang yang tua. Syekh kat sini bukan syekh yang alim tu. Orang yang jahil akan dipandang kecil meskipun dia seorang yang tua. Dan sebaliknya, orang yang alim akan dipandang besar ataupun tinggi meskipun dia masih muda. Begitulah Masruq yang kita lihat tadi, meskipun masih muda tapi dipandang tinggi hingga pernah diberi peluang solat di belakang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi contohilah Masruq, tuntutlah ilmu, jadilah orang yang besar yang sebenar-benar dipandang tinggi, iaitu dengan keilmuan yang ada pada kita. Yang kedua, ibrah yang boleh kita ambil iaitu kehebatan dunia Masruq. Seorang yang hebat, seorang qadi, mempunyai jawatan yang besar, mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan Islam di Kufah satu masa dahulu. Kehebatan dunia Masruq itu tidak pernah sekalipun menyebabkan beliau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun naik pangkat, walaupun diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masruq tetap tekun beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malamnya pasti dia akan menangis di atas tikar sejadahnya, tempatnya khusus yang dilakukan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita ingat lagi apa dia pesanan Masruq. Pesanan Masruq iaitu perkara yang seronok untuk kita pelajari pada musim kita dalam proses Perintah Kawalan Pergerakan ini, PKP ini. Antara pesanan Masruq ialah agar orang Islam dia mesti ada skill, dia mesti ada skill ataupun dia mesti ada teknik untuk bersendiri, dan tempatnya khusus untuk bersendirian, mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang Islam, ini adalah proses kita bersendiri, dan kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ambil iktibar, bagaimana peluang-peluang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya bersendiri juga ketika mana berada dalam Gua Hira. Ketika Nabi Yunus AS berdakwah, akhirnya bersendiri juga dalam perut ikan Nun. Ketika Nabi Musa AS selesai isunya dengan Fir'aun, akhirnya dia bersendiri di atas gunung Tursina bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tokoh-tokoh yang besar, tuan-tuan. Maka sebagaimana pesanan Masruq tadi, orang Islam dia mesti ada skill, dia mesti ada teknik ataupun dia mesti ada ilmu untuk bersendiri. Dan pesanan Masruq juga dia kata apa, buatlah suatu perkara yang khusus dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat yang mengingatkan kita, bersendirian kita, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita kisah Masruq, seorang tabi'in. Dan saya ingat ada 3 nama tabi'in yang mungkin tuan-tuan boleh ingatlah sekarang. Yang pertama semalam siapa? Alqamah bin Qais. Yang kedua Hasan Al-Basri. Yang ketiga Masruq. Jadi tahu nak ikut golongan salafus salih, berdoa pun banyak, tabi'in kan, tapi tak kenal tabi'in itu siapa. Maka hari ini saya ingat bertambahlah ilmu kita, paling tidak pun kita tahu beberapa nama yang asas dalam di kalangan para tabi'in. Dan juga kita dapat pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh mereka kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat, yang pertamanya, ikuti jalan-jalan mereka, para salaf ini, iaitu para tabi'in, dalam mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berharap Tuhan ampunkan kelemahan-kelemahan kita, jauh nak dibandingkan kita pada hari ini yang kononnya confident dengan kebaikan-kebaikan yang ada berbanding dengan ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in satu masa dahulu. Dan akhir sekali kita berharap daripada pertemuan kita ini, tuan-tuan, tuan-tuan yang berada, saya ingat ada nama-nama yang baru masuk, Mimdal. Jadi semuanya kita berharap yang terakhir Tuhan kiralah amal kita ini sebagai salah satu amal kita berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara taman-taman syurga. Kita dah tak ada solat jemaah, kita dekat masjid kita dah tak ada solat Jumaat, hari Jumaat sementara ini. Maka kita berharap ya Allah atas nikmat yang ditarik itu, kita harap nikmat ini Tuhan kiralah sebagai di antara majlis ilmu kita berada, kononnya walaupun kita berada di alam maya, tapi Tuhan letakkan kita dalam satu kumpulan sebagaimana yang dinaungi oleh malaikat menaungi orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Tuhan berikan kita keberkatan, perlindungan, dan juga Tuhan berikan kita kenikmatan, rasa nikmat kita istiqamah dalam proses kita menuntut ilmu Al-Quran ini. Mulhaq, mulakan harimu dengan Al-Quran.
Mudah-mudahan kita dapat ilmu daripada perkongsian pada pagi ini. Saya pun dapat belajar sesuatu daripada seorang tabi'in ini, Masruq bin Al-Ajda' Al-Wadi'i. Saya kira setakat itu sahaja tuan-tuan pada pagi ini. Kita bertemu lagi insya-Allah pada hari esoknya, jika dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, setakat itu sahaja. Terima kasih kepada semua. Saya harap tuan-tuan jangan lupa kongsikan hujung minggu ini. Tak ada beza dah kita hujung minggu tak hujung minggu pun. Tapi saya harap tuan-tuan pada pagi ini jangan biarkan suasana mengurangkan amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifiat, fadilat hari-hari solat duha dan sebagainya tetap sama di sisi Allah. Jangan sampai suasana mengubah kita tidak melakukan perkara-perkara yang baik kerana konon-konon ni kita berada dalam kawalan. Semuanya masih lagi dapat kita lakukan untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sebagaimana akhirnya kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami redha-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhilah kami semua daripada azab api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak daripada kecil hingga kini. Ya Allah, Kau tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang beroleh nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Muqallibal Qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat-Mu. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, yang Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbi ij'alna muqimas salah min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami di kalangan orang-orang yang mendirikan salat serta di kalangan zuriat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya kira setakat tu saja tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah tu datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.